Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita akan meneruskan pelajaran kita dalam bab tafsir, dalam bab tafsir Al-Quran, ad-darsu tasi' pada pelajaran yang ke-7. Alal mawdu' al-qissatu Al-Thaniyatu Musa wal Khidir. Kisah yang kedua tentang Nabi Musa AS dan Nabi Khidir AS, berpandukan buku teks yang semua pelajar ada, bermula muka surat 71 sehingga 71 sampai 76. InsyaAllah kita akan meringkaskan seringkas yang mungkin, yang memungkinkan semua para pelajar dapat memahami secara ringkas tentang apa yang kita akan pelajari tentang kisah Nabi Musa AS dan Sayyidina Khidir AS. Okey, untuk permulaan Ustaz minta sama-sama pelajar, semua pelajar mengikuti bacaan Ustaz bersama-sama. Baca ya, kita sama-sama baca, dan insya-Allah selepas itu Ustaz akan ulas secara ringkas dalam bahasa Melayu tentang ayat yang kita baca pada hari ini, iaitu ayat bermula ayat 71 sehingga ayat 82. Kemudian kita akan pergi kepada ma'anil kalimat al-mukhtarah, kemudian seterusnya syarhul ayat ijmalan, dan akhirnya ma yustafadu minal ayat. Itulah antara konten pembelajaran kita pada hari ini. InsyaAllah, Ustaz harap semua pelajar bersedia untuk sama-sama kita membaca ayat suratul Kahfi, muka surat 72. Dalam buku teks muka surat 72, bermula ayat 71 sehingga 82. Baca bersama-sama dengan Ustaz, insya-Allah. Baik, kita sama-sama baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا
وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا صدق الله العظيم. Baiklah, alhamdulillah kita selesai membaca ayat surah Al-Kahfi ayat 71 sehingga 82. Okey, secara ringkasnya ayat ini menceritakan apabila Nabi Musa alaihissalatu wassalam bertemu dengan Nabi Khidir dan meminta izin untuk mengikuti Nabi Khidir. Ini cerita yang kita belajar pada pelajaran lepas, ya. Maka fantalaqa, mereka pun bergeraklah. Fantalaqa hatta idza rakiba fis safinati kharaqaha. Mereka bergeraklah dan mereka menaiki satu sebuah perahu atau kapal. Maka apabila berada di dalam kapal itu, Nabi Khidir alaihi salatu wassalam membocorkan kapal itu, merosakkan kapal itu. Sehingga apabila dirosakkan kapal tersebut, Nabi Musa bertanya kepada Nabi Khidir, kenapa kamu buat macam ni? Benda ni tak molek, benda ni tak elok. Nabi Khidir kata, kamu tak ingatkah janji kamu dengan aku untuk tidak bertanya apa yang aku lakukan? Maka ketika itu Nabi Musa minta maaf dan minta izin lagi untuk terus bersama dengan Nabi Khidir. Kemudian sampai satu tempat yang lain, Nabi Khidir alaihissalatu wassalam bertemu. Nabi Musa dan Khidir bertemu dengan seorang gulam, budak. Kemudian dia ambil budak tadi, dia bunuh. Nabi Khidir membunuh budak tadi dan terus dibantah oleh Nabi Musa. Sebab apa? Ini perbuatan khianat ni, bunuh-bunuh ni. Jadi Nabi Khidir alaihissalatu wassalam mengingatkan Nabi Musa, mu ikut aku, maka kamu kena dengar penjelasan aku selepas ini. Jangan tanya banyak, jangan tanya. Kalau tidak lepas ni, sekali lagi kamu bertanya, kamu tidak boleh ikut aku lagi. Nabi Musa berjanji untuk tidak bertanya. Maka mereka pergi satu tempat yang lain, di satu kampung. Mereka minta untuk menjadi tetamu di kampung itu. Penduduk kampung tak boleh jadi tetamu mereka, halau mereka. Maka mereka tiba satu tempat rumah yang dinding dia hampir sengit. Jadi Nabi Khidir alaihissalatu wassalam membina dinding tadi dengan baik. Kemudian orang nak bagi upah, dia tak nak terima upah. Nabi Musa alaihissalatu wassalam bertanya, apa? Kenapa tak nak ambil upah? Kamu buat kerja. Nabi Khidir kata, aku tak minta kamu tanya apa perbuatan yang aku buat. Jadi dengan ini, setakat inilah saja persahabatan kita. Dan kemudian Nabi Khidir alaihissalatu wassalam menerangkan satu persatu apakah sebab dia membocorkan ataupun merosakkan kapal penduduk, kenapa dia membunuh anak kecil dan kenapa dia membina dinding. InsyaAllah kita akan terangkan pada syarhul ayat ijmalan sekejap nanti. Okey, sekarang pelajar-pelajar, kita pergi kepada ma'anil kalimat al-mukhtarah. Ma'anil kalimat al-mukhtarah pada muka surat 73. Pelajar-pelajar boleh tengok pada muka surat 73. Kharaqaha, syaqqaha, maksudnya memecahkan. Di sini ceritanya Nabi Khidir memecahkan kapal tadi kan. Kharaqaha bermakna syaqqaha. La tu'akhidni, la tu'aqibni. La tu'aqibni, menghukum. Janganlah kamu menghukum atas soalan yang aku tanya tadi. Ini cerita dalam tu juga. Zakiyatan, tahiratan. Zakiyatan bermakna suci. Suci, bersih. Jidaran haitan. Jidaran haitan, iaitu dinding. Okey, seterusnya ghasba. Ghasba maksudnya dengan cara kekerasan atau rampasan. Qahran wa zulma.
qahran wa zulma, dengan cara keras dan juga dengan cara zalim. Okey, seterusnya yang qadda yasquta. Yang qadda bermakna yasquta. Apa yang qadda, runtuh Baik. Seterusnya kita tengok sedikit qimah an-nabilah sebelah tu, dalam muka surat, masih muka surat 73, yang mana ia menceritakan tentang adab seorang adabul muta'allim an yuradul ilma ilallah. Adab seorang yang belajar hendaklah mengembalikan segala ilmu kepada Allah. Maksudnya wallahu a'lam, kita kena sebut wallahu a'lam. Sebab ada hadis daripada Ka'ab bin Ubay bin Ka'ab an Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, qama Musa nabiyyu khatiban. Nabi Musa bangun berkhutbah dan ada orang tanya, siapakah? Faqala ana a'lamu. Fasu'ila an-nas a'lamu. Maka ditanya, manusia bertanya kepada Nabi Musa, siapa yang paling tahu? Maka Nabi Musa kata, ana a'lamu. Fa'ataballahu alaihi idlam yaruddal ilma ilaihi fa'auhallahu ilaihi anna abdan min ibadi bimajma'il bahraini huwa a'lamu minka. Jadi Ustaz terjemahkan secara ringkas, maka Allah SWT menegur Nabi Musa dan mengetahui bahawa ada orang yang lebih tahu daripada Nabi Musa AS di mana? Di Majma'al Bahraini, di tempat pertemuan dua laut yang kita bincang pada hari itu, iaitu Nabi Khidir AS. Baik, selesai kita pada muka surat 73 dan sekarang kita akan masuk muka surat 74 dan 75. Syarhul ayat ijmalan. Baik pelajar-pelajar sekalian, kita tengok ayat yang ke 71 hingga 73. Kharaqal Khidir as-safinah. Kharaqa maksudnya Nabi Khidir merosakkan, melubangi atau memecahkan kapal. Ustaz terjemahkan secara pantas dan ringkas. Baca terus terjemah. Pelajar semua lihat buku teks muka surat 74. فانطلقا يمشيان على ساحل البحر حتى وجد سفينة فركباها فخرقها الخضر أثناء سيرها فاعترض موسى وذكره الخضر بوجوب التزامه بالصبر. Apa maksud dia? Fantalaqa, mereka bergerak berdua, berjalan di pesisir pantai, kemudian mendapati ada satu kapal. Farakibaha, mereka berdua naik kapal itu. Fakharaqaha, maka dia melubangi kapal tersebut. Nabi Khidir melubangi kapal tersebut asna asiraha, ketika mereka menaiki kapal tadi atau perahu tadi. Fa'tarada Musa, Nabi Musa membantah. Wa dzakkarahu al-Khidir, Nabi Khidir mengingati Nabi Musa supaya bersabar, menahan diri daripada bertanya. Apakah hikmah daripada kisah ini? Kita tengok pada muka surat 75, terus dia ada kat situ. Thumma bayyana al-Khidir, kemudian selepas itu ayat datang, Nabi Khidir menerangkan asraru kullu ma marra alaihima, apa yang mereka berdua alami, minal gharaib, daripada perkara-perkara pelik, litilmizihi Musa, iaitu Nabi Musa jadi murid kepada Nabi Khidir. Amma safinah, adapun safinah allati kharaqaha, yang dilubangi olehnya itu, fahiya lidu'afai muhtajina, bagi orang-orang miskin yang berhajat untuk bekerja. Ya'maluna biha fil bahri, bekerja mencari rezeki, menangkap ikan, litahsila rizqihim, untuk mendapatkan rezeki mereka. Fa arada an yuhditha bihima aiban, dia nak jadikan kapal itu nampak aib, nampak rosak. Kenapa? Lianna khalfahum, kerana belakang mereka ini, nelayan-nelayan ini, orang-orang miskin ini, malikan, seorang raja yang yaghtasibu kulla safinatin salihatin, yang mana akan merampas kapal-kapal yang comel, yang cantik, yang tidak rosak. Maka apabila dirosakkan, kapal itu tidak diambil, dirampas oleh raja tadi. Penduduk boleh baiki balik, boleh guna balik untuk mencari rezeki. Berbeza dengan apabila dirampas, langsung tiada. Itu hikmah daripada kisah yang pertama. Okey, kita tengok kisah yang kedua, ayat, iaitu menceritakan syarah kepada ayat 74 sehingga 76. Qatlul Khidir, qatalal Khidiru al-ghulama, membunuh, Khidir telah membunuh seorang anak-anak lelaki. Apa cerita dia? Kita tengok muka surat balik, kita kembali kepada muka surat 74.
thumma wasala ar-rihlah ba'da khurujihima. Kemudian mereka meneruskan perjalanan mereka selepas mereka keluar daripada as-safinah tadi. Selepas mereka keluar daripada as-safinah tadi, hatta laqiya, sehingga mereka bertemu fi tariqihima, di dalam perjalanan mereka, gulaman, seorang kanak-kanak lelaki. Faqatalahu al-Khidir, maka Khidir membunuh anak tadi. Fa'ada Musa bil istinkar, maka datang Isa untuk menahan dia, atau menahan Musa daripada perbuatan itu. An dzalikal fi'li fanabbahal Khidir, maka Nabi Khidir mengingatkan Nabi Musa tentang syarat Nabi Musa untuk ikut Nabi Khidir tadi. Okey, apakah hikmah daripada kisah ini? Sebelah dia, muka surat 75. Amal gulam, adapun seorang anak lelaki itu, al-maqtul, yang dibunuh tadi, fakana abawahu, sesungguhnya kedua-dua ibu ayah anak tadi adalah mu'minaini, dua orang yang bermukmin. Maksudnya ibu ayah mereka adalah ayah yang mukmin. Fa'alima in 'asha dzalikal gulam, dan Nabi Khidir ni diberi ilmu dan diberi tahu bahawa jikalah anak tadi hidup, 'ashal gulam dzalikal gulam sayusiru sababan, dia akan menjadi sebab kepada likufri abawai, kepada kekufuran ibu bapanya. Maknanya kalaulah anak tadi dibiarkan hidup, maka ibu bapa akan kufur disebabkan anak tadi. Maka Allah ilhamkan Nabi Khidir untuk membunuh anak tadi. Itu hikmah bagi kisah yang kedua. Manakala yang terakhir, islahul Khidir lil jidar, Khidir membaiki dinding. Kita sambung lagi kisah ini pada muka surat 74 tadi. Thumma wasala, yang terakhir ni, thumma wasala rihlah, kemudian sampailah mereka ni berdua, satu rihlah, wasala menyambung rihlah mereka, hatta ataya qaryah, sehingga mereka sampai ke suatu kampung. Fatalaba min ahliha ta'aman, dia meminta daripada penduduk kampung itu makanan. Fa'abau diyafatahuma, mereka ni tak mahu mengambil, menjadikan Nabi Khidir dan Nabi Musa sebagai tetamu. Fawajada fiha jidaran ma'ilan yakadu yasqut, maka ketika itu mereka berdua mendapati ada satu rumah yang dinding dia hampir roboh. Dinding dia ma'ilan yakadu yasqut, yang condong, yang hampir roboh. Fana qadahu al-Khidir faban, maka Nabi Khidir meruntuhkan dan membina yang baru. Wabanahu hatta aqamah, sehingga Nabi Khidir membina yang baru atasnya. Fa fi hadhil marrah, pada kali ini, sa'ala Musa, tanya lagi Nabi Musa, tanya. Dahlah kita ni dihalau, tak bagi dia bagi makan, kamu pula tengok ada dinding yang macam ni, kamu buat, kamu bina balik. Fa sa'ala Musa syaikhahu, maka Nabi Musa bertanya kepada syekh dia itu Khidir alaihi salatu wasalam, an sababi rafdihi an talabil ajri, kenapa Nabi Khidir tidak meminta ataupun tidak mengambil upah ala amalihi, atas perbuatan dia. Fabidzalika intahal musahabah bainahuma, maka dengan soalan yang terakhir ini terputus atau habislah, tamatlah persahabatan. Bukan persahabatan, maksudnya perjalanan bersama-sama antara mereka berdua ini. Okey, untuk kisah yang ketiga ni, apa makna dia? Amal jidar alladhi aqamahal Khidir, adapun dinding yang didirikan oleh Nabi Khidir ini, biduni ajrin, tanpa upah, wa kana tahtahu kanzun li ghulamaini yatimaini, bawah dia ada kanzun, harta pusaka kepada dua orang yatim, min ahlil Madinah, di kampung itu atau di bandar itu, alladhi tarakahu abuhuma lahuma, yang ditinggalkan oleh kedua ibu bapa mereka kepada mereka berdua. Wa kana rajulan salihan, sesungguhnya ibu bapa tadi, ayah tadi adalah ayah yang saleh. Fa aradallah an yahfaza, Allah Subhanahu wa taala nak menjaga harta kedua-duanya anak yatim tadi, hatta yablugha rashdahuma, sehinggalah anak yatim tadi membesar dengan baik sampai umur yang boleh memungkinkan dia menguruskan harta tadi dan boleh mengeluarkan harta tadilah. Wa ma fa'alahu al-Khidir,
maka tidaklah apa yang dilaksanakan oleh Khidir, yang dilakukan oleh Khidir bitaujihim minallah, adalah petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika ma khafiya ala Musa, ini adalah perkara yang disembunyikan kepada Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Walam yastati' as-sabr alaihi, maka Nabi Musa tak bersabar di atas perkara ataupun peristiwa-peristiwa yang berlaku terhadap mereka berdua. Okey, kita sambung lagi kepada ma yustafadu minal ayat. Baiklah, ma yustafadu minal ayat, safhah muka surat 76. Muka surat 76, di sana ada ma yustafadu minal ayat, ada 5 pengajaran yang boleh kita ambil daripada ayat ini. Yang pertama, istihsan musahabatil muallim. Istihsan tu berbuat baik ketika kita bersahabat atau mendampingi guru. Bila kita mendampingi guru, kita kena buat baik dengan guru kita lah. Yang kedua, wujubul wafa bil uhud. Wajib untuk tidak memungkiri janji. Al-wafa tu maksudnya membuat apa yang kita janji. Itu yang kedua. Yang ketiga, ar-ridha. Maksudnya reda biqada'illah khairuhu wa syarruhu. Dengan qada, ketentuan Allah Subhanahu wa taala, khairuhu, yang baik ataupun yang buruk. Yang buruk kena pada kita, yang baik kena pada kita, kita kena reda. Sebab itu adalah qada, iaitu ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Rakam 4, yang keempat, husnu tadbirillah. Allah Subhanahu wa taala ni elok pada pentadbirannya, pada susunan pentadbirannya, lil kauni, pada alam ini. Allah SWT adalah Tuhan yang mentadbir alam ini dengan sebaik-baiknya. Okey, nombor 5, ma'rifatullah bil ghaibiyat. Pengetahuan Allah, ilmu Allah tentang perkara-perkara ghaib. Taib, anak-anak pelajar sekalian, Ustaz rasa video kali ini agak panjang, tetapi untuk menghabiskan video ini dan memberi kefahaman kepada kita semua, Ustaz berharap pelajar dapat menilai, melihat kembali ataupun menonton video ini dengan berpandukan buku teks yang ada pada pelajar sekalian. Jadi sekadar itu saja untuk pelajaran kita pada hari ini. Pada kali ini, insya-Allah kita akan sambung pada pelajaran yang terakhir dari bab yang sama, iaitu bab tafsir ini pada minggu hadapan, insya-Allah taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.